أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعذور في التعبير واجعلهم من المعذور في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا 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 وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الآمين والثاني من الأمرين إنما تلزمك التوبة لتقبل منك عبادتك. Jadi yang kedua daripada dua perkara dulu. Jadi masalah dulu dia kata masalah nak bagi seorang saat itu apabila dia tutup akan ibadat dengan bertaubat kepada Allah. Kerana apa boleh dia tutup ibadat tu dengan bertaubat? Yakni kerana nak menghasilkan dua perkara. Perkara yang pertama, kerjaan yang pertama untuk nak menghasilkan taufik taat saat itu daripada Allah. Makna tahu pertolongi taufik saat itu daripada Allah dengan sebab dia bertaubat. Kerana sebab apa dia bertaubat? Yakni kerana kecelakaan dosa itu yang mempersakai tertegahkan seorang saat itu daripada beribadat pada Allah. Itu dia. Tu hasilnya dengan sebab seorang itu nak bertaubat kepada Allah. Wasani dan yang kedua, wal amrusani dan bermula pekerjaan yang kedua, halan kaunihi minal amraini wa hal pada asani. Wasani ay wal amrusani dan bermula perkara yang kedua, minal amraini halan kaunihi kainan minal amraini. Hal keadaan dia tu daripada dua perkara tu lah. Dua perkara musannif kita royak saat ni. Yang pertama bertaubat untuk nak menghasilkan taufik taat. Pertolongi Allah Ta'ala dapat kita boleh taat. Yang kedua ni khabar. Innama talzamuka taubatu. Ialah sesungguh melazimi akan dikau. Dan mempastilah akan dikau itu taubatu oleh bertaubat kepada Allah. Lazim akan dikau, wajib akan dikau, mempasti akan dikau oleh bertaubat. Kenapa? Oleh lazim kita bertaubat. Hak tadi yang pertama, lazim kita bertutup dengan ibadat. Ibadat saat itu dengan bertaubat, yakni untuk hasil taufik. Hasil taufik boleh taat. Dan yang kedua lazim taubat ni kenapa? Lituqbala minka. Supaya diterimakan oleh Allah minka daripada engkau. Supaya Allah Ta'ala terima daripada engkau tu gapo dia? Ibadatuka, akan ibadat engkau. Dah kerana nawi Allah Subhanahu wa Ta'ala tu terima akan ibadat engkau. Jadi makna kata dalam kita bertaubat saat itu, di situ juga ibadat kita diterima. Kenapa? Ibadat kita tu suci, ibadat kita bersih daripada dosa-dosa. Bermakna kata kalau ibadat kita dalam keadaan bergelomok dan bercampuri dengan dosa-dosa, bermakna kata ibadat kita tak diterimakan oleh Allah. Jadi kalau kita hamba ni, kalau kita Allah Ta'ala terimakan masalah ibadat kita, bermakna kita kena bersihkan amalan ibadat kita daripada dosa-dosa. Tu yang kedua. Yang pertama untuk hasilkan taufik taat. Untuk Allah Ta'ala tolong kita puasa nak taat, boleh taat pada Allah. Yang kedua, supaya nak Allah Ta'ala terimakan ibadat kita. Kenapa? Fa inna rabbad daini. Tengok. Kenapa boleh kita kacau nak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
supaya nak diterimakan daripada kita akan taat kita, ibadat kita. Fa inna rabbad dain, kerana sesungguh tuai bagi hutang. Di mana rabbad dain ai sahibad dain, maka yakni sesungguh kerana bahawasa sesungguh tuai bagi hutang, yakni orang mempunyai berhutang tu. Tuai hutang tu lah. Mana tu si Zaid dia Umar tu berhutang. Mana si Zaid tu tuai hutang, Umar tu seorang yang berhutang Madiun. Maka tuai hutang ni la yaqbalul hadiyata, dia tak menerimalah akan hadiah. Tuai hutang dia tak terima hadiah, dia terimakan masalah hutang dia ya. Dah. Makna kata kalau dia mau bayar hutang, makna kata itulah makna hak dia. Tapi makna kata dia mau nak jual hadiah, mana nak terlucuk daripada hutang dia, hai tak lucu. Supaya tu juga Allah Ta'ala nak lepas daripada dosa seorang hamba. Makna kata semata-mata hamba tak si bertobat, hamba saat ni tu nak pergi ibadat yang lain, nak istighfar, asmaya, baca Quran, kata nak terima ibadat, patut Tuhan nak ampun dosa, ada ampun dosa dengan bertaubat. Supaya tuai hutang, dia nak mengapa nak boleh terima, mana kata dia terima, tetangnya dia mau bayar hutang ya. Adapun hadiah dia tak terima. Tuhan pun macam tu. Wa dzalika anna taubata anil ma'asi. Wa zalika, dan bermula dimakan itu ai bayanul luzumi, yakni menyata kelazimi. Nyata dan menerai wajib kita bertaubat supaya nak Allah Ta'ala terimakan ibadat kita ni. Lazim bertaubat ni. Anna taubata, ialah sesungguh bertaubat kepada Allah, kembali pada Allah. Anil ma'asi, daripada segala maksiat-maksiat. Yakni kita pulang ke Allah daripada segala dosa. Kita ngayuh kepada Allah waktu malam misalnya. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ngayuh tu. Klik Tuhan tu. Royak Tuhan tu. Rojok klik Tuhan tu. Tu dia panggil taubat. Apa taubat? Yakni mengayuhkan dosa-dosa kita, kesilapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang panggil mengayuh hal dengan Allah tentang dosa. Ini orang panggil taubat. Kemudian at-taubah ni, Tuhan nak terimakan dosa, Tuhan nak ampunkan dosa, ya tak ada cara lain. Asmaya, Tuhan ampun dosa anak, dosa kecil. Kita baca Quran, Tuhan ampun dosa, dosa anak, dosa kecil. Adapun dosa besar-besar, hak ni Tuhan tak terima dengan cara lain. Malaikat kena taubat. Supaya tuai hutang itulah kita hadiah suku. Masalah hutang dia duk lekat situ lagi kita tak bayar, lagi. Wa irdaul khusumi, dan pula meredai akan gulawe. Reda gulawe. Kita redakan gulawe kita. Gulawe kita orang balah dengan kita tu lah. Tu makna tak. Wa irdaul khusumi, dan bermula meredai akan gulawe kita. Orang balah dengan kita. Kama di kita meredai dia. Kama di mereda gulawe kita ni. Fardun lazimun, ialah satu fardu yang lazim. Mana tak kita ada balah. Kemudian kita orang balah ke orang balah kita, gulawe kita, duk kelahi dengan kita, duk tikai dengan kita, tiap masalah apa saja pun dah. Kemudian kita reda ke dia. Maka redakan gulawe kita, ini satu fardu yang lazim. Supaya juga kita kata apabila kita berdosa, gapo lazim ke atas kita? Ialah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Supaya apabila gulawe kita duk balah dengan kita, bertikai dengan kita, apanya fardu? Ialah kita redakan akan dia. Supaya tu, tengok. Wa amatul ibadati, dan bermula kebanyakan daripada ibadat itu. Tengok. Wa amatul ibadati, pasal makna bermula kebanyakan bagi ibadat kita, taat kita, persembahan kita ni. Allati taqsiduha naflun, yang mengqasadlah oleh engkau. Kebanyakan ibadat saat ni tu yang mengqasadlah akan dia akan allati, yang engkau dok qasadkan akan dia tu naflun, goleknya sunat ya.
Dah kita dak kuasa ibadat tu, ibadat ning, semaya tu, semaya ning, zikir tu, zikir ni, hak tu tak ada fardu. Dah. Hak tu hai fardu kita, hak tu hai titah kita ialah suruh kita bertaubat. Adapun masalah sunat tu, zikir tu, tasbih ni, hak tu dikata kebanyakan ibadat, tapi ibadat kebanyakan seluruhnya ialah sunat. Sunat dah tengok, supaya sunat saat ni qabliyah, sunat, ba'diyah, sunat dah, sunat. Tapi hak tu hai fardu lah sehari-hari tu apa? Ialah bertaubat kepada Allah. Apa bertaubat? Yakni pulang kita, kembali kita kepada Allah, mengayuh akan dosa-dosa kita dengan Allah. Tu. Fa kaifa yuqbalu minka tabarru'aka? Maka betapa kalau kue diterimakan daripada engkau tabarru'uka? Tabarru'uka, oleh tabarru' engkau. Mana tu tak molek. Fa kaifa, maka betapa kalau kue yuqbalu, diterima daripada engkau, tabarru'uka, akan tabarru' engkau, wadainu alaika halun, dan bermula hutang, padahal hutang tu ke atas engkau tu halun, jatuh ia, hasi ia, berlaku ia, lam taqdihi, yang tidak membayar oleh engkau, hi akan diakan hutang. Dah gini kita gaduh nak buat tabarruk. Nah, tabarruk tu, tabarruk ning, sedekah situ, sedekah sini, tapi tu hutang tak bayar. Lagu ning ni orang panggil comel tak lagu ni. Sebab tu dalam syarat, kalau kita kira dalam syarat selama mana kalau kita hutang tak habis lagi, bermakna kata ketika tu tak sunat kita bersedekah. Makna kata kita kena tunai hak yang fardu dulu. Apa yang fardu hak wajib dulu. Gapo yang wajib? Yakni bayar hutang dulu. Misalnya kita ada lekat hutang si Sianung bin Sianung. Misalnya si Umar ada lekat si Zaid 10,000. Kamu dia Umar duk sedekah, kok tu sedekah ni, bahkan hutang bagi si Zaid dia tak bayar lagi. Maka ini orang panggil tak kena cara. Makna kata sedekah dia, tabarruk dia tak diterimakan oleh Allah. Supaya kita duk gaduh semaya sunat tu, duk gaduh tasbih tu, gaduh tasbih. Tapi orang panggil dosa saat ni penuh tas kepala kita. Tuhan tak terima amalan kita. Sebab tu dia kata dah ke mata manakala daripada Fudai bin Iyad dulu kata, iza lam taqwa ala qiyamil layl wa siyamin nahar fa'lam annaka makbulun. Qad qabbalat khati'atu. Nah, jadi kalau kita duk pegangkan kita, tak kuasa, tak ada kekuatan, nak bakit bangun malam, nak puasa sehari, mung kena tahulah puasa mung tu digawa makbulun, diikat akan dikau, ditamat akan dikau, yakni dosa engkau sudah ikatkan akan dikau, merantaikan dikau, siapa engkau nak bakit bangun malam tak boleh. Ni. Sebab tu Tuhan nak terima kena banyak taubat dulu. Sunat tu bukan tak boleh buatlah. Tapi nak yak kata sini ni, dia duk nekal tepat bangga bab taubat kita dengan Allah Taala tu. Wa kaifa tatruku li ajlihil halal wal mubah? Dan betapa kalau kue engkau meninggal li ajlihi keranonyo kerana Allah. Betapa kalau kue engkau meninggal al halala akan perkara yang halal, wal mubaha, dan perkara yang haram. Jadi engkau meninggal perkara yang halal, perkara yang meninggal, perkara yang halal, perkara yang haram. Dah. Kenapa? Jadi mana perkara yang halal? Halal ni makna tak benda yang terus terang. Halal. Misalnya supaya kita tak, kita ni nasi kita nanok nasi. Nasi beras kita halal lah. Kita tak ada curi dalam gundi demo, dalam karung demo, kita nanok boleh berana. Le puyuk kita basuh, kita nanok. Mana tak rezeki halal. Lepas tu masalah kita nanok le puyuk dan nak misal. Mana benda halal? Beras dalam rumah kita, gundi-gundi kita. Lepas tu kita ambil beras buh di dalam puyuk 3 line. Lepas tu kita basuh-basuh. Beras tu halal. Halal motai-motai, halal nyata-nyata. Lepas ada tu beras kita saat ni tu kita basuh-basuh, kita tak dapur. Tak dapur nanok gluk-gluk kering. Sejak air kering, siap dah tu baik anidih ke apa siap. Lepas pada tu, harus kita nak makan, harus kita tak semua makan. Atau dia panggil al-mubah.
Harus kita nak makan. Harus kita nak makan sekali pun tak ada apa. Nak makan sepinggir pun tak ada apa. Nak makan 2 pinggir. Tu orang panggil al-mubah. Kemudian kita tinggal kerana Allah Ta'ala perkara yang halal, perkara yang haram. Wa anta musirrun ala fi'lil mahzuri wal haram. Padahal bermula engkau itu. Engkau tinggalkan perkara yang halal saat ni kita royak saat ni. Berhak kita boleh puyuh. Lepas tu kita nak syak dah masak. Lepas tu kita nak makan sekali pun tak apa. Nak makan sepinggir pun tak apa. 2 pinggir pun tak ada masalah. Wa anta musirrun ala fi'lil khairat. Dan padahal bermula engkau saat itu mengekali di atas perbuat benda yang apa? Yang diharam. Yang ditegah. Jadi engkau sentiasa duk mengekali di atas perkara yang ditegah. Wal harami dan perkara yang diharam. Jadi engkau tinggal semualah benda-benda hak yang Allah Ta'ala apa? Ya Allah Ta'ala halal engkau tak ada makanlah mana. Benda yang terharuh pun engkau tinggal setengah-setengah dah kan. Supaya fofok tu oli ya. Tu oli saat ni tu dia tinggal makan nasi. Bukan nasi halal bagi dia. Bahkan nak makan sepinggir pun haruh bagi dia. Tapi dia tinggal terus. Nasi dia tak makan. Fok-fok duk tapo atas bukit, duk tapo di dalam bilik masalah, dia makan beretih 7 teh sehari. Ni. Kenapa? Dia tinggal tu benda halal tu. Dia tinggal benda haram tu. Tapi kita tinggal benda halal, tinggal benda haram. Tapi benda haram kita nak tinggal tak boleh. Benda yang ditegah nak tinggal tak boleh. Ni jadi peling supaya fok tu uli ke apa itu ni. Dia tinggal benda halal, dia tinggal benda haram. Tapi dia tinggal juga benda-benda maksiat, benda-benda yang diharam. Tapi kita ni tak sentiasa duk mengekali benda yang ditegah, benda diharam. Wa kaifa tunajihi. Dan betapa kalau kuwe engkau duk munajat, duk berbisik-bisik engkau akan dia akan Allah. Jadi engkau tinggal benda halal tinggal benda haram, tapi mengekali di atas benda haram, benda yang dilarang. Tapi gawa betapa kalau engkau nak munajatnya akan dia akan Allah, nak berbisik akan Allah, wa tad'uhu dan berdoalah akan engkau akan dia akan Allah, akan berdoa akan dia akan Allah, wa tusni alaihi dan memujilah engkau itu alaihi ke atasnya, ke atas Allah. Engkau saat ni duk munajat dengan Tuhan lah, duk bisik dengan Tuhan lah, duk kecek dengan Tuhan lah, duk berdoa dengan Allah Ta'ala, muji ke Allah. Wa huwa padahal ia Allah domir tak molek. Wa huwa padahal ia Allah. Tu dia panggil jumlah muqtaridah wal iyazu billah, namanya jumlatun muqtaridatun bainal mubtada wal khabari. Buat gitu. Ini sebagai nak takkid tu. Sebagai nak memperkuat dan memperkukuhkan kalam tu. Tak situ molek. Wal iyazubillah ay hazihi jumlatun mu'taridatun bainal mubtada wal khabari bainal mubtada wal khabar. Wa huwa dan bermula ia padahal ia Allah Ta'ala. Wal iyazubillah dan bermula minta perlindungan. Bermula perlindungan tu kainun adalah ia dengan Allah. Padahal bermula perlindungan itu ada Allah, dengan Allah. Padahal ia Allah Ta'ala ni alaika ke atas engkau itu ghadbanu marah ia Allah, merka ia Allah alaika ke atas engkau. Jadi engkau tu berdirilah duk kecek dengan Allah, duk bisik dengan Allah, berdoa dengan Allah, tapi padahal Allah Ta'ala tu hakikatnya duk marah dan merka ke atas engkau. Tak wasa nak weh. Kita ni doa cekak dah. Duk berdoa dengan Allah, kecek dengan Allah, bisik dengan Allah, tapi pada hakikat Tuhan duk merka kita. Tuhan duk marah kita. Doa gapo tak jadi, doa gapo tak boleh aja. Kenapa? Karena Tuhan marah kita. Karena Tuhan merka. Tengok bagi mereka yang doa ya Tuhan kabul, yang doa dia Tuhan terima. Sebab apa? Sebab dia cuci amalan dia daripada dosa-dosanya, diri dia suci daripada dosa dengan sebab dia bertaubat. Apa yang dia tadah, apa yang dia bisik, Allah Ta'ala terima sebab Allah Ta'ala rahmat dia. Itu dia.
Fahadha, maka bermula ini gapo tengok dalil tu. Fahaza, maka bermula ini ay al-halul mazkuru wa huwa tarkul halali wal mubah ma'al israri ala fi'lil mahzur. Ni dalil. Fahaza, maka bermula ini ay al-halul mazkuru, kalakuan yang tersebut. Mana kalakuan tersebut? Wa huwa tarkul halal, ialah tinggalkan perkara yang halal, wal mubah, dan tinggalkan perkara yang diperharuh ni ma'al israri ala fi'lil mahzur, serta mengekali di atas perkara yang ditegah saat itu. Zahiru halil usati, ini ialah zuhir, kenyataan bagi kalakuan orang-orang yang deraka mereka itu. Al-usati jamak daripada asin, usah, qadin, qudah. Jamak tu. Pasal maknanya halu gaba zahiru halil usati, ialah zuhir dan keterangan dan kenyataan bagi kalakuan bagi segala orang-orang yang deraka mereka itu akan Allah. Lagi pula al-usah mana? Al-musirrina, sifat yang mengekali oleh mereka itu al-usati alal maksiyati. Inilah musannif kata, inilah munak kena kenyataan kalakuan keadaan orang-orang yang deraka ke Allah Ta'ala, yang duk mengekali di atas maksiat lagu ni lah. Zuhir dia tu nampak munajat ke Allah, zuhir dia nampak berdoa ke Allah, zuhir dia nampak duk muji ke Allah, hakikat Allah Ta'ala marah ke dia. Apa yang dia pitak Tuhan tak terima. Inilah munak tahu kata kalakuan orang yang deraka ke Tuhan macam ni lah. Kita kena perhati tu, kena perhati baik-baik. Wallahul musta'an, dan bermula Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala jua al-musta'an, yang diminta pertolongan akan dia, akan Allah. Gitu. Wallah, dan bermula Allah Ta'ala jua, dan Allah Ta'ala haja. Kena pasal mana gitu. Faham mana? Faham dua jumlah tu makrifah kedua-dua. Mana makrifah? Allah pun makrifah, al-musta'an tu makrifah. Maka cara tafsirkan makna, terjemah maknanya kena tubik hanya ataupun jua. Wallah, bermula Allah Ta'ala jua al-musta'an, yang diminta pertolongan akan dia. Allah Ta'ala saja yang diminta pertolongan. Fa in qulta, maka jika engkau tu kata ai fi suali, pada nak menanya akan daku. Takdir tak? Fa in qulta, maka jika engkau kata ai fi suali, pada nak menanya akan daku, nak soalkan daku kata nak. Tengok molek weh. Fama makna taubatin nasuh, maka apakah bermula makna at-taubah, makna kita kembali ke Allah. An-nasuh, yang bahasa nasuh, yakni taubat yang bahasa suci, yang bahasa bersih, yang tak ada bercampur dengan dosa-dosa, yang tak ada bercampur dengan apa saja, yakni taubat yang tuling dengan semata-mata Allah. Gitu. At-taubatin nasuh, yakni apakah makna taubat yang nasuh, yakni taubat yang suci, yang bersih, yang tuling semata-mata kerana Allah Ta'ala. Ini dia ada tanya musannif. Sekira-kira mu tanya akan daku, apakah makna taubat an-nasuh? Supaya ayat mari itulah. Ba'da'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu tu. Ayat tu tu. Hei orang-orang beriman. Tuhan katanya, tubu ay irji'u, bertaubatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha. Taubat tu pun taubatan nasuh, Tuhan kait gila belakang dengan maf'ul mutlaq. Taubatan nasuha, taubat yang nasuh, yang suci, yang bersih, yang tuling semata-mata Allah. Tengok. Wa ma yambaghi lil abdi, maka apa? Tengok dulu. Wa ma, dan barang yang bagi, yang sayugia, yang sepatut, yang layak lil abdi, bagi seorang hamba. Barang yang sepatut dan layak dan sayugia lil abdi, bagi seorang hamba, ay yafa'alahu,
bahawasa memperbuatlah ia hamba hu akan diakan barang. Jadi barang hak hamba sepatut kena buat, layak hamba kena buat. Dah. Apa kau makna taubat nasuh dan barang yang layak hamba saat ni tu kena buat. Kata sayugia hamba saat ni memperbuatkan akan dia hatta yakhruja minaz zunubi kulliha, hingga dapat terkeluarlah ia hamba, hingga dapat keluar terbit ia hamba, keluar dia minaz zunubi kulliha, daripada segala dosa-dosa kulliha sekaliannya. Dah. Jadi taubat nasuha, taubat yang tulen, yang bersih semata-mata kerana Allah, dan barang yang sayugia hamba saat itu dah. Barang yang sayugia bagi hamba bahawasa memperbuatkan akan dia, buat tu sayugia tu hingga dapat hamba tu menyucikan diri, mengeluarkan tubuh dia, diri dia daripada dosa-dosa kepada Allah Ta'ala. Dosa dia dapat menyuci, dapat melepaskan daripada dia. Tengok. Fa'akulu laka. Salah tadi itulah. Ai fa'lam. Salah tadi itulah. Fa'akul, maka aku nak katakan. Salah katanya, i'lam ayyuhas sa'il ar-raghib fil khairi anna haqiqatat taubah min kulli zambin asyaratuna a'malin. Dalil tu dalil tu. Jadi salah tu fa'akulu ai fa'akulu laka, maka aku pun nak katalah bagi engkau, aku nak jawablah bagi engkau dan apabila engkau tanyakan akan aku. Jadi bawah tu dalil dia mana? I'lam ayyuhas sa'il ar-raghibu fil khairi, ketahuilah engkau, hei seorang yang menanya, yang sukalah ia pada kebajikan, anna haqiqatat taubah min kulli zambin asyaratu a'mal. Ada 10 amal le, tengok. Ammat taubatu, ada bermula taubat kepada Allah Ta'ala. Ni jadi payah sikit ni nak dengar molek ni. Kalau siapa tangan ni ke, taubat kita tu terima dah ni. Tapi nak siapa sini ni, kena belajar lah. Makna sebab tu kena mengaji. Kalau tak belajar, buat amal kabung. Dan buat amal kabung dia jadi selerak. Dan apabila jadi selerak, pun jadi tak tahu ke mana. Sebab tu, ya buat amal tak suka. Tengok demo ni, buat amal sikit tapi nampak jaya. Orang ni buat amal nampak banyak tapi tak jaya. Sebab dia tak ngaji. Ni. Sebab tu orang ngaji dengan orang tak ngaji, dia nak ukur tak boleh dah. Qul hal yastawil lazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Qul katalah oleh Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun, adakah sama orang yang ngaji, orang yang tahu, walladzina la ya'lamun, dan orang yang tak mengetahui? Jawabnya la, kalah, tak sama. Di segi amalan tak sama. Sungguh kata demo ni buat 2 rakaat sama 2 rakaat, nampak rupa zahir sama 2 rakaat, tapi hakikat di sisi Allah tak sama. Kerana hak demo ni boleh penuh-penuh sebab dia buat dengan ngaji. Demo ni boleh gambar saja tapi pahala tak ada. Kerana dia tak ngaji. Tu kita kena faham situ. Sebab tu banyak orang duk tanya sebab apa kita duk doa tak jadi. Sebab doa tak kena. Tak kena hak Tuhan nak. Kerana kita tobat tak jadi. Tak kena dengan cara. Dah doa tak kena cara. Kalau doa kena cara sikit pun jadi. Bismillah ya akak tangan gitu ya. Tapi ya tawajuh penuh-penuh dengan Allah. Kata alhamdulillah tu air mata lipah dah. Pada morning takik tangan malah atau apa, tapi Tuhan tak ada berasa apa dengan Allah Taala. Pas nak boleh apa? Demo ni buat kat tangan pak bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam tu lipah dah dengan air mata, ketakutan dengan Allah. Di mata pun nampak lipah dah. Kerana dia tahu, dia kenalkan Allah. Sebab tu hakikat doa dia tu tinggi di sisi Allah. Dia tak sama. Amma taubatu, ada pun bermula taubat kepada Allah. Fa innaha, maka sesungguh bahwasanya fa innaha, maka sesungguh bahwasanya at-taubah saat itu sa'yun, ialah satu perusahaan. Makna kata taubah ni
ialah satu usaha satu kerja satu amalan mimmasail qalbi kainun yang adalah satu kerja usaha amalan ni mimmasail qalbi daripada usaha daripada amalan bahasa hati. Nak ayat taubat ni satu kerja satu amalan, satu usaha yang adalah ia daripada usaha-usaha yang bahasa hati. Dengar tak? Tak ada kena kata ni, tak ada kena duk kebir dak ni. Duk dia. Bangun malam ko 1 ko 2 tu dia seorang tahajud. Bodok tahajud saat ni tu ingat dosa-dosa kita lama dah. Masa kita muda-muda dulu tinggal semaya. Masa muda-muda puasa cukup tak cukup ratik. Dah. Weh, masa cuma ke masa muda-muda kita belum balik ataupun baru-baru balik dulu tak belum masuk pondok ni. Patut ingat lagi. Tapi lah ni masa teruk aku dulu ni. Dengan Tuhan dosa ni banyak sangat. Puasa silap banyak sangat. Teriak dengan Tuhan. Menangis tahajud titik tak. Sebab tu dia panggil benar ni tak ada kena kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, astaghfirullah. Dia khijat hati. Duk ingat sila mari so dosa dulu tinggal semaya. Dulu biasa jawab mulut emak, biasa jawab mulut ayah, biasa kata ku emak, biasa ku emak, biasa tu biasa ning, puasa pun tak cukup. Semaya pun tak cukup. Mak suruh ngaji pun tak mau. Ingat mari habis. Orang panggil usaha yang basah hati. Yang pensih hati. Sebab tu taubat tu satu usaha satu kerja yang basah hati. Wahia dan ia at-taubah ni. Indat tahsili halan kauniha kainatan. Hal keadaan ia taubah inda tahsili di sisi kita nak menghasil dan kita nak mendapati fi qaulil ulama pada satu perkataan daripada ulama-ulama radhiyallahu anhum yang telah meredalah oleh Allah daripada mereka. Jadi makna kata kalau kita saat ni tu nak kepada taubat di sisi mahasih pada satu perkataan ulama ada kata. Apakah taubat? Takrif dia. Tu muradnya wahia ni bawah. Ini nak menyata akan takrif taubat, pengenalan taubat di sisi setengah ataupun satu perkataan ulama. Gitu. Waktu itu wahia ni nak menyata dan nak menerang takrif bagi taubat pada satu perkataan ulama ataupun sisi satu perkataan ulama. Ulama tak nak tanzihul qalbi ialah membersihlah oleh seorang al-qalbi akan hatinya. Tu mana kata idafat tanzih kepada al-qalbi. Sebab kita faham daripada masdar tanzih daripada nazzaha yunazzihu tanzih. Orang panggil ba' taf'il. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Maka ba' ni kena ada fi'lul fa'il. Kena ada seorang yang mengadakan perbuat tanzih tu. Tanazzuh tu. Agak panggil perbuatan menyuci tu mana kena ada seorang. Dah. Siapa dia? Mana kena ada fa'il lah. Salata idafat tanzih kepada al-qalbi, nama idafat masdar kepada maf'ul. Salata tanzihul qalbi ay tanzihuhu al-qalba anizambi. Menyucinya seorang hamba al-qalba akan hatinya. Dia menyuci akan hati dia anizambi daripada dosa. Tu makna kata apa? Taubah. Jadi makna kita menyucikan hati kita daripada kelam dosa, daripada kegelapan dosa, daripada zulmah dosa, maka kita menyuci dia dengan taubah. Ni dosa kita ni dah duduk dalam hati kita ni. Cuma habis. Lepas ni nak sabung tak tubik ni. Dah. Goni yang nak sabung air mata. Kena sabung air mata. Laktah teriak tu. Air mata kita tubik tak. Dia suci dalam. Tapi kalau sekadar kecek panas saja tapi tak teriak, tak menangis dengan Allah, tak sesal dengan Allah, tak royak mengayuhan dengan Allah, makna dalam ni dia tak suci.
Supaya kita nak basuhkan kain kita lah. Kalau kita pakai pergi celup air kodati ya tak cuci, ya kena pergi buh lah ini, buh sabun saat ni tu ini kucah pusing dah. Lepas tu nak cuci buh haiter dah kan. Maka hati kita pun macam tu, nak cuci dia, kita kena proses dan kita kena kucahkan akan dia dengan kita menyesalkan dengan Allah Ta'ala daripada dosa-dosa kita. Itu takrif yang didapati pada satu perkataan ulama. Qala Syekhuna, telah berkata oleh Tok Syekh kami rahimahullah fi haddit taubah, innahu tarku ikhtiyari zambin sabaqa misluhu anhu manzilan suratan ta'ziman lillahi ta'ala wa hazaran min sakhati. Sekat tu kamar kata wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qal hiya rawatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasaddaqat wa huwa minal kazibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazzabat wa huwa minas sadiqin. Dah. Jadi kata Yusuf, Yusuf pun berkata sebagai nak mutabarrian, Yusuf nak mempelepaskan diri daripada tuduhan Siti Zulaikha kepadanya. Kata dia tu nak berzina dengan Zulaikha, bukan dia dak. Tapi Zulaikha tuduh kata Yusuf ni lah nak berjahat dengan dia, nak berzina dengan dia. Ia Zulaikha, yani Imra'atul Aziz, rawatni mendongai-dongailah ia Zulaikha, dia bercakap-cakaplah ia Zulaikha, dia mengecehlah ia Zulaikha ni akan daku akan Yusuf. Yusuf royaknya, dia royak kepada Raja Aziz, dia kata, ya tuanku, hamba tak ada nak berzina dengan tu, isteri tuanku. Dah. Tapi Zulaikha duk kecek akan hamba, duk berdongaikan hamba an nafsi daripada diri hamba. Kalau tak percayanya, wa syahida syahidun min ahliha, dan menyaksilah oleh seorang min ahliha daripada ahlinya, ahli Zulaikha. Siapa dia ahli Zulaikha? Ibni ammiha, ialah anak bagi pak saudara sepupu dia. Ruwiya, tengok ruwiya diriwayatkan annahu bahwasanya ibnu ammiha ni, annahu bahwasanya ibnu ammiha ni kana adalah ia ibnu ammiha ni fil mahdi, ada dia saat ni tu di dalam buayang lagi lah, di dalam nu lagi. Faqal, maka berkatalah ia syahid ataupun as-sabiyyu fil mahdi tu, in kana qamisuhu, jika adalah baju Yusuf. Jadi budak duduk dalam nu tu, sepupu bagi Zulaikha pun royak kepada Raja Aziz sebagai menyaksi kata Yusuf tak ada nak berjahat. Tapi cuba mu tengoklah Raja Aziz. Jika adalah baju Yusuf, qudda ay syuqqa, dicari akan dia akan baju Yusuf saat ni qamisuhu ni min qubulin, daripada sebelah dakpe. Apa makna qubulin? Qudamin, yakni daripada sebelah dakpe. Kalau baju dia saat ni tu orang panggil cari daripada sebelah dakpe, min qubulin ay min qudamin. Kalau kita baca zarah qudam ada kalau zarah makan tu. Min qubulin ay min qudam, yani qudama, yani sebelah dakpe. Fasadaqat, maka benarlah ia Zulaikha. Zulaikha tu benar. Kalau baju Yusuf tu pergi cari sebelah dakpe, kata budak yang buaya, budak yang duduk dalam nu kata, kalau baju Yusuf tu cari sebelah dakpe, makna kata Zulaikha tu sedar benar. Tapi wa huwa, padahal ia Yusuf minal kadhibin, daripada orang-orang yang dusta. Setengah daripada orang-orang bohong. Dah. Makna kata benarnya sebelah balik Zulaikha, maka Yusuf tu setengah daripada tergolong daripada orang-orang berdusta.
Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Dan jika adalah baju Yusuf qudda ay syuqqa, dicari akan dia min duburin, daripada sebelah belakang, khalfin, sebelah belakang lah. Quddamin baca itu tak apa. Khalfin sebelah balik belakang, fakazabat maka nascaya, jawab ing. Fakazabat maka nascaya berdustalah ia Zulaikha. Jadi kalau baju Yusuf kata budak saning tu, sepupu dia duduk dalam tu, tak pandai bercakap, tapi nya boleh bercakap. Nak royak tu mukjizat bagi Nabi Yusuf, budak yang kecil boleh kecek. Kalau baju Yusuf cari belah belakang, bermakna kata Zulaikha itu keceknya dusta, keceknya bohong untuk lelaki dia sendiri. Wa huwa padahal ia Yusuf minas sadiqin, setengah dan separuh daripada orang-orang yang benar mereka itu. Dah makna Yusuf tu orang benar. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin. Tengok. Falamma ra'a maka tak kalau nampak dan kelihatan zaujuha dalil. Falamma ra'a maka tak kalau kelihatan dan nampaklah ia zaujuha, yakni tok laki bagi Zulaikha, yakni suami Zulaikha ini Raja Aziz tu lah. Tok laki dia Raja Aziz saat itu nampak kan? Qamisahu maf'u, akan baju Yusuf. Gi nampak baju Yusuf saat itu qudda ay syuqqa, dicari akan dia akan baju Yusuf min duburi. Jadi apabila budak tu kata, hei raja, mu tengoklah sendiri kalau baju tu Yusuf tu pergi cari sebelah dapat, bermakna kata dah Zulaikha tu benar, orang nak buat jahatnya Yusuf. Tapi kalau baju saat ni tu pergi cari sebelah belakang, bermakna kata Zulaikha tu kecek bohong dan kecek dusta, yang benarnya Yusuf. Dah. Kemudian tok laki dia tu Raja Abdul Aziz ni, Raja Aziz pun gi perhati, gi tengok, gi nampaklah baju bagi Yusuf, cari sebelah belakang. Yang ni makna kata ketika ni bini dia tu kecek tak betul dah lah. Dah. Tu makna qudda. Makna apa? Qudda disoyok akan dia nah, akan baju Yusuf qamisahu saat ni tu. Disoyok nah. Disoyok akan dia akan baju Yusuf min duburin. Qal berkatalah ia zaujuha, kata itu. Qal berkatalah ia zaujuha, tok laki bagi Zulaikha lagi, Raja Aziz ni. Innahu, sesungguh bahwasanya, baca innahu tu, jangan duk baca annahu, tak kena. Sebab ia jatuh pada madatil qaw, jatuh selepas daripada lafaqala. Kena baca innahu. Innahu, sesungguh bahwasanya, ai kau laki, perkataan engkau tu hai Zulaikha, hai isteriku, ma jaza'u man arada bi ahlika su'a, tidak adakah balasan mereka yang nak berjahat dengan keluarga engkau, mereka bahasa di penjara. Perkataan engkau saat ni tu bahasa adalah perkataan engkau, ma jaza'u man arada bi ahlika su'a ni, min kaidikunna, daripada tipu daya mereka itu saja. Nak ayat kata tu daripada tipu daya fok tino ya tu. Kata Raja Abdul Aziz atau Raja Aziz kata min kaidikunna, daripada tipu daya mereka itu an-nisa. Ni nak kata cara kecek orang tino ni, cara tipu daya dia, cara helah dia, nak pelepaskan diri dia, nak kata Allah abah, tidakkah balasan bagi orang yang kanak nak berjahat dengan keluarga engkau, dengan isteri engkau. Bahkan kita pera yang kecil hidup dalam kota kita, jadi kodai kita tiba-tiba nak berjahat dengan adik kau ni, adakah tak ada balasan bagi dia? Ni orang panggil cara tipu daya bagi faktina yang kecil lah ni lah, untuk dia nak lepas diri dia. Katanya tok laki dia Raja Aziz ni, inna kaidakunna, sesungguh tipu daya mereka itu ayyuhan nisa,
Tipu daya bagi fok-fok tino semua tu. Azimun. Allah besar sangat weh. Tipu daya bagi para puai ni sangat-sangat besar. Lagi pula sangat-sangat agung. Tengok semua duk jadi tipu daya. Mari dia orang tino. Pucuk-pucuk orang panggil Allah titi nak berzina. Mari dia orang tino. Pucuk-pucuk wahai mengupak. Mari dia orang tino. Sebab tu orang tino ni banyak sangat masuk dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi royaknya. Ramai daripada umat ni. Orang banyak masuk dengan golongannya daripada perempuan-perempuan golong wanita. Paling banyak sekali masuk dengan Liazubillah. Orang tino banyak. Buka arak, buka dada ya. Ni. Pahrelan ni juga tengok. Suka ni buka dada. Nampak kopek ni. Celah-celah ni. Nak jatuh tengok ni. Nampak orang tekak ya ni. Pakai tali tekak. Nak orang tengok dah kan. Pakai gamah haskuk dua kok. Pakai loket besar-besar. Nak orang tengok dah kan. Dosa dah ni. Dosa. Lepas tu pakai kering gamah. Bukan pakai duk dengan tok lelaki. Tubik luar orang tengok. Lepas bukan tok lelaki tengok. Nak orang tengok. Dosa dah. Dosa. Lepas tu kaca dah beli 2, 3, 4 ribu. Lepas boleh pahala mana kau boleh dosa? Ni. Sebab tu buat kita, bini-bini kita tak suruh hidup pakai lah sangat-sangat tu. Kalau nak pakai nak tidur dengan kita lek malam. Makan lebar 3, 4 lapis pun. Ni duk pakai kau dapat orang kau 40, 4 gapo. Kita kena duk tanggung dosa tu. Kita tak royak. Dosa nak tak pala kita habis tu. Bini kita pergi buat apa tu. Nak tak kita habis tu. Kalau kita tak larang. Dosa bini kita pergi makan puluk. Semua nak tah pala kita. Bini kita duk kecek tah pala orang. Nak tah pala kita. Bini kita duk mengupak orang. Nak tah pala kita. Kalau kita tak larang. Sebab kita tok lelaki. Wajib kena hajar isteri kita. Dan apabila kita tak pandai nak hajar. Kita wajib kena pergi ngaji ke tok guru. Pas mas. Bukan semata-mata kita bini nak buat anak mata weh. Kena pandai hajar cik lah. Ni bini kata apa? Nak ke buluk kering dah terbaning. Pas ada kecek dengan orang tino sore. Dia kata, tak agak weh kata. Dia kata, demo nak janguk. Bukan janguk di kering kata. Dia janguk di gelai suku. Satu janguk di hati. Yang dua janguk di domek asmaya semua no. Deh. Dia kering ni. Kadang-kadang kering hak demo pakai. Ni kadang-kadang domek asmaya tak sah. Kadang-kadang asmaya pakai kering tak sah nak semaya. Pas kaca pakai gomah siapa tak sah semaya pek dah po weh. Ni kita kena fikir kat ni fok-fok jatuh semua gigi. Dia apabila ada bining, makna tak kita sadah. Bining kita tu kita kena duk tengok. Dia pergi pakai gapo kena tengok. Dia pergi dedah aurat kita kena tengok. Dia buat gapo kena tengok. Semua benda dia buat tu dia nak tah pala kita. Dosa kita sendiri lagi. Dosa bini kita lagi. Lepas tu kalau anak kita tak ngaji. Dosa anak kita lagi. Tak kita. Ni dia berat ni. Sebab tu orang jadi. Orang panggil apa? Jadi warna kop keluar ni dia berat. Bini tak semaya. Dosa nak tak kita. Anak tak semaya. Dosa nak tak kita. Tak kita habis. Pak akhirat esok kita rasa sedap cekak dah. Rasa nak masuk syurga dah. Nak halau kaki masuk syurga belah. Bini mai gantung lek belakang. Kalau ngana nak masuk surga tak lagi mau masuk tik malaikat takut ana ni. Kita nak masuk surga dah. Ka. Bininya malaikat tanya, "Abang meroyak dah atas dunia dulu semaya?" Tak ada biasa royak mau semaya, tak biasa royak mau suruh kelubang. Gini tukar, ambil tok laki masuk dengan kau, ambil bini bos surga. Jangan sedap kita duduk semaya tak. Ni, duk maya tak tinggal dah ni. Jangan duk sedap. Nama kan kita nak masuk syurga tak boleh. Banyak-banyak dah. Sebab tu, kena jaga-jaga mula. Boleh royak-royak. Jangan duk malu buat ni. Lepas tu pakai benda-benda tu, jangan duk jadi sangat lah. Bagi gulung wanita tu, sebab nak masuk dengan kau banyak. Lepas dia mau tengok dia lah. Titi zina, mari retina. Ngupak, mari dia retina. Kecek banyak retina. Tuhan ni, Tuhan ni. Mari dia retina. Mengacung retina. Belaga retina. Semua ni jalan masuk kepada dengan kau Allah. Sebab tu Nabi SAW katanya, banyak daripada golongan umatku ni, daripada retina, banyak turun lain dengan kau Allah Subhanahu Wa Taala. Ni.
Kenapa? Retina yang mudah. Dan dia mau kecek sikit, ada apa dah. Sekali lu. Dah, lepas tu, duk wicang tah bumorai. Abang mu kan, abang mu. Wah, abang aku malah topo ya tu. Dah. Ya. Abang mu, abang aku tak lagi lah semua tu. Sebulan tak ada sekali. Gano tu lalu mau ambil abang mu. Tahu? Tak lagi ya tu. Tak lawa aku. Macam tak lagi. Ni Pak Tina ni, Pak Tina ni. Apa yang saya hitah pala gerai ni, baik ni. Nah, ni. Allahu Akbar. Dah. Dengar deh. Kita kena pakak-pakak fikirlah dia ada bini sikit lagi, bukan pandai bini dah. Jangan pandai awak anak saja, kena pandai tilah agama royak dia tu. Anak tu kena awak dah. Tak boleh hatu Nabi suka tafakharu wa takatharu. Hatu Nabi suruh kita banyak. Lepas tu Nabi nak bermegah-megah banyak umat. Nah, tapi dia boleh dah kena pandai jaga. Pandai jaga anak, pandai jaga bining. Nah, jaga belakalah. Thumma qal kemudian katalah ia Aziz. Yusuf, ya Yusufu. Hei Yusuf. Ni Raja Aziz kata lagi. Ya Yusufu, hei Yusuf. A'rid, berpalinglah engkau palinglah, tak usah duk dolilah. Ni kata Raja Aziz kepada Yusuf. Ya Yusufu, hei Nabi Yusuf. A'rid, berpalinglah engkau, jangan duk berdoli engkau, jangan engkau duk padulah. Anhazal amar, daripada itu pekerjaan, ini pekerjaan. Mana ini pekerjaan? Pekerjaan tuduh Zulaikha kata dia nak berjahat. Bukan dia kata mu nak berjahat dengan dia, mu nak berzina dengan dia, tapi dok hakikat dia. Dah. Maka Raja Aziz kata, "Hei Yusuf, mu tak usah dok berdolilah, mu tak usah dok padu. Lan tazkurhu. Jangan engkau dok royaklah, jangan engkau dok sebutlah hu akan dia akan hazal amar. Mu tak usah dok royak kau orang. Tak usah duk royak lah, tak usah duk cerita lah, tak usah duk jadi panjang kalai lah. Tak usah duk panjang kalai, tak usah panjang cerita lah kecek mudah-mudahnya. Tak usah duk royak. Raja Aziz pun malu. Gok dok kan? Pas misalnya, kalau Yusuf pergi kecek, dia mau kecek bini raja. Pas tu giduk jadi dengan gundik le kota. Pas raja giduk mana? Raja duk mana? Pas dia masuk lagi. Raja ni hidup ke tak hidup ni? Dia masuk kau teruk ke? Raja ni kok mana gitu jadi dengan gunik ni? Boleh jadi bini makan tak siapa ni? Jauh ke cik ke? Cik ke? Dah. Lepas tu dia mau cik ke, dia jadi kau buruk. Ya kau buruk bukan buruk lek Yusuf. Ya buruk lek bini ya, buruk naik siapa ke raja. Sebab raja tu, la tazkurhu, jangan engkau duk menyebut, jangan engkau duk royak akan dia akan hazal amar li alla yashi'a, supaya tiada jadi masyhur ia hazal amat, supaya tak jadi masyhur. Supaya tak jadi tersebarlah ia hazal amat. Pasal mana mula li alla yashi'a, supaya tidak jadi masyhurlah ia dan tak jadi tersebarlah ia hazal amar. Haning kata raja kepada Yusuf, ya Yusufu a'rid an haza, mana hazal amar la tazkurhu. Lepas tu raja pun kata ke bininya lagi. Saat ni kata Yusuf, lepas tu dia kata ke bininya, wastaghfiri. Ni dia kata ke bininya, faham pada ya tu ya mufradah, apa orang panggil ya mufrad muannasah mukhatabah. Wastaghfiri, dan minta ampunlah engkau hei isteri aku, ya Zulaikha, hei isteriku, minta ampunlah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hi Zulaikha, li zambiki, bagi dosa engkau itu. Engkau minta ampunlah bagi dosa engkau, innaki kunti minal khati'in, sesungguh engkau itu hi Zulaikha, kunti, adalah engkau itu hi Zulaikha, minal khati'in, setengah daripada orang-orang yang salahlah oleh mereka itu. Apa minal khati'in? Tafsir al-athimin, yakni daripada gulungi orang-orang yang berdosalah oleh mereka itu.
Daripada gulungnya orang berdosa lah. Wastashharal khabaru, dan telah jadi masyhur lah oleh berita yang jadi masyhur. Wasya'a, dan jadi latas ia al-khabar. Jadi khabar pun jadi qalatah qasuh, orang pakak geger riuh. Rendah di dalam kota bukunya bini raja duk jadi dengan gune. Duk jadi dengan Yusuf di dalam kota. Siapa orang panggil nak buat berjahat di antara kedua, geger riuh rendah di dalam kota. Dah tengok. Katanya tengok. Dah. Sikit. Apanya cerita Yusuf kata, nah tengok, tak kalah. Dia kata kan, dia kata, falamma ra'a qamisahu. Tak kala Raja Aziz yang itu lelaki Zulaikha nampakkan baju Yusuf. Falamma ra'a zawju, maka tak kala nampaklah oleh tok lelaki bagi Zulaikha, yakni Raja Mesir. Yang terbesar di zaman ini Raja Aziz. Kamane tak kala tok lelaki Zulaikha qamis, nampak ke apa? Qamisa Yusufa. Akan baju baju bagi Yusuf, baju qamis, yakni baju buka. Dah kita tahu baju Yusuf lah. Syuqqa min khalfi, dicari disoyok akan dia sebelah belakangnya, sebelah belakang bagi qamis si Yusuf tadi. Ini boleh tahu ke apa? Ilma bara'ati Yusuf. Apabila tok lelaki Zulaikha Raja Aziz pergi tengok baju Yusuf, pergi cari sebelah belakang, ini satu pengetahuan, royak kata kelepasan Yusuf daripada tomoh kata Yusuf bukan nak berjahat dak. Bukan nak berjahat sungguhnya ialah kena kepada isteri. Ini orang panggil tipu daya kebanyakan yang besar daripada fok-fok tina. Wa qala li zaujati, dan kata raja lagi kepada isteri dia, inna hazal kazibah, sesungguh ini pedustaan ni. Engkau katanya majaza'u man arada bi ahlika su'an ini. Perkataan dusta ni. Allazi ittahamti, yang tomohlah engkau dengan dia, dengan allazi hadza syabba, akan ini orang muda. Jadi kata tok lelaki dia Raja Aziz pada Zulaikha, ini pedusta yang engkau mentomohi, yang akan menuduhi dengan dia, dengan tomohan ini, dengan dustaan ini akan orang muda ialah Yusuf. Huwa min jumlati makrikunna, ini daripada perhimpunan, setengah pada perhimpunan tipu daya mereka itu para puai. Ayatuhan nisa, fok tino. Ni nak kata kecek pe tipu daya, hello daripada fok tino. Lagu ni lah perbuatan, lagu ni lah cara kecek fok tinonya. Inna makrakunna, sesungguh tipu daya daripada fok tino gulungnya orang wanita, azimun, ialah sangat-sangat besar. Ni orang panggil dengan tengok baju cari sebelah belakang, ini tubik selalu ilma bara'ah, ilmu kelepasan Yusuf daripada tuduhan lalu dah. Tak ada kena cerita banyak. Qauluhu qala Yusuf a'ri an haza qala Aziz Misra, yakni Raja Mesir, ya Yusuf, makna apa? A'rid, utruk, muntinggalah Yusuf, mun tak sah duk berdolilah. Zikrama, akan mengingati barang yang adalah ia barang, minha daripada Zulaikha duk kata gitu gini, muntinggalah, mun tak sah diingat. Fala tazkurhu, jangan engkau duk ingat, engkau duk sembunyilah, tak sah duk ingat pola, atau sah duk sebut pola, hai Yusuf, li ahadin, bagi seorang, mun tak sah duk sebut pola, tak sah duk royak apa. Watlubi, dan tutuplah olehmu, he ayyatuhal mar'ah, he para puan, he isteriku, al-maghfirata li zambiki, akan keampunan bagi dosa engkau, innaki kunti minal asimin, sesungguh adalah engkau daripada setengah orang-orang yang berdosa. Mana dosa engkau? Fi mirawadati Yusuf, daripada duk berdongeng-dongeng Yusuf saat ni, duk mengajak Yusuf tu berzina. An-nafsihi, daripada di Yusuf, wa fiftiraiki, dan pada reka-reka engkau di atas Yusuf, kata Yusuf tu nak berzina. Hakikat duk mu sendiri duk nak berzina dengan Yusuf. Tu mana katanya. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz tuwaridu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba. Ni jadi geger ni.
Berita ni jadi geger, jadi riuh genah di dalam kota. Tu mana tak? Washtaharal khabaru, dan jadi masyhurlah oleh berita dan khabar, wa sya'a dalatas ia al khabar. Wa qala niswatun fil Madinah, dan berkata oleh fok-fok tino yang ada di dalam ibu kota Mesir. Fok-fok tino geger, jadi sebar dalam kota Madinah, di dalam kota Mesir saat ni. Apa fil Madinah? Madinati Misra, yakni dalam kota Madinah Mesir. Dalam kota Mesir tu jadi riuh. Duk kecek haning. Dah kecek ana. Bini raja. Duk kecek bini raja tu bini raja kan duk mengeceh lagi pula duk berdongai akan pemuda dia ataupun daripada gunik dia. Masalah duk gapo? Duk nak berzina dengan gunik dia ataupun hamba dia. Tuan kata Imra'atul Aziz, bermula perempuan bagi Aziz itu, turawidu fataha, berdongai-dongailah ia Imra'atul Aziz, duk berdongai, duk bercakap lepas kali-kali, duk bercakap, duk berdongai, fataha akan pemuda bagi Imra'atul Aziz. Apa makna fataha? Abdaha akan hambanya, an nafsihi daripada dirinya. Duk kecek ni fok le kota duk kecek. Pok tino di kawasan nah ibu kota, ibu bandar saat ni duk kecek lagu ni lah. Kata bini raja saat ni duk gila dengan gunik yang ada dalam kota. Sekat tu dulu kamar dia kata wallahu a'lam. Buka ni sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu saumu ramadanin, ataupun yajibu saumu ramadana. Dua wajah boleh baca tu. Yajibu, wajiblah, saumu ramadana. Kalau kita baca ramadana tak tahu nak nah. Ramadan tu tak ada tentu kata Ramadan mana-mana. Baca yajibu saumi ramadana. Tu. Yajibu saumu ramadana, wajiblah oleh puasa syahri ramadana, oleh berpuasa bulan Ramadan. San itu ijma'an, ay ala sabilil ijma'i, hal keadaan dia saat itu di atas jalan ijma', di atas jalan sebulak soro daripada ulama. Wajib kata puasa bulan Ramadan saat itu dengan sebulak soro daripada ulama ni bikamali sya'banin, dengan kesempurnaan 3 bulan Sya'ban. Bikamali sya'banin, dengan kesempurnaan bagi bulan Sya'ban. Sempurna bulan Sya'ban ni 30 yauman, pada 30 hari nisbah. Mana? 30 nisbah hari. Baca molek tu. Dia katanya jadi wajib puasa bulan Ramadan, yakni dengan kesempurnaan bulan Sya'ban. Tama dengan kesempurnaan bulan Sya'ban ni berapa hari? Yakni 30 yauman, yakni 30 hari. Makna 30 hari time, makna ketika ni tengok nak bulan tak nampak, kita kata sepuluh baru ni. Tengok nak bulan di Bukit Jahar saat ni tak nampak. Makna kata puasa dengan cukup masalah Sya'ban 30 hari. Au ru'yati adlin wahidin, ataupun atas pada kata bikamali. Dah. Au ru'yati adlin wahidin, ataupun dengan kelihatan bagi seorang yang adil. Seorang yang adil mana? Dah. Seorang yang adil ni walau masturan, dan jikalau ada seorang adil tu yang ditutup akan dia, tak benar. Walau masturan, ay walau kana zalikal adlu masturan, ay mastural hali. Makna kata dia ni orang tak ada masyhur sangat lah, orang bukan yang dikenali sangat, orang tak ada kenal lah dia ni. Yang nampak hilalahu ba'dal ghurub, yakni nampak akan nak bulan selepas daripada raib matahari. Dah raib matahari masuk dalam bumi, ya nampak.
Iza syahida bihi, apabila menyaksilah ia adalah wahid biha dengan dia dengan ru'yatil hilal indal qadi. Makna wajib. Kita tahu puasa ni wajib. Nah, tengok. Dah. Masalah bahasa kita tahu puasa. Nah, puasa ni wajib. Wajib puasa Ramadan ni mana kata difardukan puasa pada tahun yang kedua selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna ketika ni Nabi kita umurnya 55 tahun. Jadi ketika Nabi kita dek Mekah umur 53, Nabi saat itu dititahkan semaya umur 53 tu Nabi dek Mekah. 55 umur Nabi dek Madinah saat itu dititahkan akan berpuasa Ramadan. Kerana ketika Nabi dek Mekah, Allah Ta'ala tak titah lagi puasa Ramadan. Bahkan Allah Ta'ala titahkan di Mekah ialah suruh Nabi itu semaya, yakni titah selepas daripada zuhur. Waktu zuhur Nabi turun mari Isra' dan Mi'raj malam 27, subuh tu tak ada titah Nabi itu suruh semaya. Bahkan Allah Ta'ala fardu Nabi semaya ialah fardu zuhur. Nah, yakni Nabi umur 53, 50 lebih kurang tu Allah Ta'ala titahkan semaya. Adapun Nabi kita saat itu umur 55 lebih kurang, Allah Ta'ala titah Nabi saat itu suruh berpuasa. Kemudian cara puasa Ramadan ni dua cara. Sama tamanya bi kamali Sya'ban, yakni dengan sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Maknanya ni faham molek. Dia mata 30 hari. Ya bulan Sya'ban ni kadang-kadang bulan Arab ni ya kadang 29 hari. 20, 30. Tinggi suk 30. 29, 30. 29, 30. Adapun bulan Sial saat itu kadang-kadang 29. 30, 31. 30, 31. Adapun satu bulan ya bulan Kumpai ya 28, 29. Sebab ya bulan Melayu, bulan Arab ni ia tengok akan qamar. Ia tengokkan masalah bulan. Sebab tu orang panggil bulan Arab ni ia pakai 29, 30, 29, 30. Ia tak pakai syamsiyah. Sebab orang panggil pakai al-qamariyah. Ia panggil dia tengok anak bulan. Dia tak tengok matahari. Sebab tu bulan Arab ni 29, 30. Kemudian apabila sempurna 30 hari, dengan maknanya apabila kita tengok anak bulan hari 29. Kita tengok supaya baru ni, demo kita tengok hari 29, hari ni 29. Malam ni malam 30 lah. Kita tengok anak bulan. Tengok anak bulan tak nampak. Tak nampak anak bulan sebab terlindung dengan awal gelap awal periti ni tak nampak. Bermakna kata bulan Sya'ban sudah sempurna 30. Apabila tak nampak dah anak bulan, bermakna kata kena sempurna 30 Sya'ban. Makna kata esok tak puasa, lusa saat ni tu kena puasa lah. Mana tahu hari tengok nak bulan malam ni tak nampak, tak ada kena puasa besok. Lusa tu pasti kena puasa. Nah, mana tahu lusa dikira satu Ramadan. Satu Ramadan. Kemudian kalau misalnya 29. 29. Kita tengoklah oleh seorang yang ada akan anak bulan. Dah. Kita tengok anak bulan. Seorang ada kita tengok anak bulan selepas daripada matahari jatuh. Matahari jatuh ni. Ni kita kata matahari dan bukit. Nah. Ni matahari. Matahari duk tabur minggi. Patu matahari gelar. Gelar. Tak ada dah weh. Gelar masuk leboming dah. Tapi cahaya merah tu duk naik lagi. Syafaq tu. Selepas daripada matahari tu tergelar lepak 5 minit. Kemudian timurkan sini tu baik. Cahaya putih nampak spot lay sini. Dah. Sekadar 5 minit, 10 minit. 5 minit lebih kurang. Nampak cahaya serupa dengan alih. Dalam bolatan tu orang panggil al-hilal. Bermakna katanya. Nah. Ketika tu wajib kita berpuasa dengan sebab nampak seorang yang ada akan hilang anak bulan selepas daripada hilang matahari. Walau orang nampak tu orang tak ada masyhur sangat, bukan orang masyhur sepatah tua majlis ke, kam majlis ke, ataupun nak empa ke, tak. Orang tak ada ya. Tapi orang Tamadan ni wasyahida biha indal qadi. Dia pun kena saksi di hadapan Tok Qadi. Maka ketika ni kita wajib kena puasa. Nah,
Kalau tak cukup 30, yakni kita tengok anak bulan. Kalau kita tengok anak bulan tak nampak, makna kita kena puasa dengan mesempurnakan akan Sya'ban sekadar tu dulu. Walau ma'itban ki ghaimin bilafzi asyhadu anni ra'aitul hilal. Kat tu dulu. Kamar kata wallahu a'lam.